Faham tak? Faham, Frau. Okay. So bila awak punya written test? Next week. Minggu depan. Okay, next week Jangan masih bermimpi. Next week. And then written test awak dekat platform mana? Platform mana kita guna? Yes, UFuture. Okay. So kita tengoklah sekarang. Mana yang lain 27 baru. Kelas awak sepatutnya 35, tolak seorang 34. Okay, sementara tunggu kawan awak yang masuk, saya nak komen sikit lah mengenai listening awak. Sebab awak awak sekarang ni berada di level 1, Jerman level 1. So saya nak komen sikit you punya listening test, bukan listening, simulation test untuk awak, untuk persediaan level 2 and level 3. And juga untuk awak ambil pengajaran untuk role play nanti role play akan datang. Okay, so yang pertama saya nak komen mengenai yang tengok teks lah. Sebabnya awak bayangkan simulation yang sebenar kalau bukan ODL, kita sekarang kan ni online distance learning kan. Kalau bukan ODL maksudnya kelas secara face to face, student biasanya dia akan perform very well sebab tak boleh tengok teks. So bermakna dia memang dah hafal yang kita nak kata extra effort lah berbanding dengan awak yang ODL sekarang. Awak tahu saya tak ada sebelah awak, jadi awak akan letak teks. So kalau diikutkan markah yang tengok teks ni, first 5 markah dah tolak dah untuk yang tengok teks. Semua 5 markah dah akan tolak. Akan tetapi sebabkan bukan grup awak aja, semua grup lain semua tengok teks. Jadinya sekarang ni saya menilai cara lain pula. Candidate A tengok teks, candidate B tengok teks. Contoh ataupun partner A tengok teks, partner B tengok teks. Tapi apa membezakan? Kenapa markah mereka berbeza? Contohnya ada yang tengok teks tapi dia memang dah, senang kata dia dah selalu practice dan dah hafal pun sebenarnya. Tapi dia still nak letak teks sebab rasa takut termiss bahagian tertentu kan, words tertentu. So sebenarnya kalau tarik teks tu dah boleh hafal pun. Jadi dia tengok teks tapi dia still lancar, yang bagus pronunciation yang betul. Pronunciation tu kalau dia check dictionary baguslah. Kalau dia tak check dictionary, dia hafal, ingat semua tapi dia tak check pun dictionary pronunciation. Sebab saya yakin awak kalau tak check dictionary biasanya pronunciation awak kita kata tak berapa bagus lah. Awak rasa-rasa kan kita belajar pronunciation ni macam ni. Takat yang dalam kelas saja awak ambil yang tu and then awak tak check dictionary, pronunciation biasanya tak bagus. Sebabnya ada yang bagus sangat, ada yang biasa-biasa, ada yang teruk. So semua tu hasil daripada yang saya yakin yang bagus tu memang dia check dengan dictionary. Pronunciation yang jelas. So nanti awak akan tengok markah dia markah kalau awak tengok 9/10 yang dapat markah 9/10 kalau ada dalam grup ni dapat 9/10 maksudnya pronunciation dia perfect dan didatangkan dengan body language dan facial expression yang bagus. Semua lengkap. Tapi kalau awak tengok yang 8/10 tu 8/10 mungkin pronunciation dia sangat bagus. Biasanya 8/10 tu pronunciation yang bagus tapi adalah body language yang kurang, facial expression pun tak berapa ada. So awak tengok yang 7 tu kategori baik yang biasa-biasa. Baik. Nak kata pronunciation pun biasa-biasa, yang lain pun semua biasa-biasa. 6, sebab ada yang dapat 6 guru awak ni sederhana. Dia sederhana, 5, 6 tu sederhana. Sederhana ke arah okey lah, okey je. Nak kata baik pun tak sampai baik tapi sederhana. Dan kalau ada yang 4 saya rasa tak ada dalam guru awak, paling rendah 6. Kalau ada lah, kalau saya kalau saya terlupa kan. Anda kata ada yang 4, 1 ke 4 tu kategori yang lemah, sangat lemah, macam itulah. 4 ke bawah. So, dia ada skala Likert untuk bagi markah. Jadinya awak tengoklah contoh kawan-kawan awak yang dapat markah yang 8. Yang 7 tu tak payahlah tengok contoh, 7 tu kategori biasa. Kalau nak tengok contoh, tengok yang dapat 8. And untuk, kalau lagi satu, awak kena ingat ini adalah oral test. Oral, lisan kan? Lisan ni kategori oral test lah, simulation. So memang tak mudah seperti awak sangka untuk skor. Oh, tengok teks senang.
Sebab ada yang tengok teks tetap tak lancar, kenapa? Kalau saya ada masalah, saya ni jenis ada masalah bercakap sikit Frau. Memang ada student yang memang saya pernah jumpa, tapi masa bukan ODL ada student yang jenis gagap, yang jenis darah gemuruh lah. Saya pernah deal dengan student darah gemuruh. Dia kalau bercakap dia tak boleh ada gangguan sikit pun, dia akan nak repeat balik. Nak repeat tu dia masa kadang sampai 10 minit nak tenangkan diri dia sampai macam tu sekali. Tapi satu tips untuk dia, satu tips diri dia untuk dia atasi, apa dia? Cuba awak teka, tips apa untuk dia atasi kalau yang jenis darah gemuruh? Apa tips dia? Teka lah, awak sendiri teka-teka lah. Tarik nafas. Tarik nafas tu untuk tenangkan orang yang ada darah gemuruh. Tapi tips untuk dia still lancar walaupun dia seorang yang darah gemuruh ataupun seorang yang gagap. Yes? Tekan something? Tak dengar. Tekan something. Tekan something. Pegang-pegang. Pegang something. Yes, pegang something untuk tips yang darah gemuruh. Pun itu still itu semua tips-tips yang untuk darah gemuruh tu, yang 3 awak bagi tadi, Sarah kata pegang something. Kita nak elak, pegang something tu kadang orang yang bukan darah gemuruh pun dia boleh buat macam tu sebab ada jenis nervous yang terlampau. And then pay attention untuk saya dengan partner sahaja. Tapi tak mustahil, ada juga gangguan luar datang. Dia akan jadi stuck, dia akan jadi lupa dia punya teks, dia boleh jadi lupa, blank terus. Sebenarnya tips yang paling berkesan untuk yang darah gemuruh ataupun yang jenis nervous. Ada nervous ni dia ada level kan. Even yang dalam video record ni pun saya tengok memang saya ada nampak yang saya ingatkan bila video record ni you record sendiri kan video tu. Saya ingatkan confident akan lebih up lah level confident tu. Rupanya saya jumpa juga ada partner yang jelas lah dia punya nervous tu suara bergetar-getar. Saya pun rupanya you deal dengan kamera pun you still nervous. Sedangkan saya tak ada depan awak. Okay. So tips yang paling utama sebenarnya awak practice. Orang kata jangan lack of practice. Practice more, lebih pada. Awak bayangkan lagu kalau awak biasa dengar dalam radio, drive kereta kan, you drive kan. Lagu yang biasa dengar tu awak tak hafal pun tapi awak boleh nyanyi semula tanpa salah lirik. Sedangkan otak awak tengah tak fokus pun untuk nak keluarkan setiap lirik tu, awak tengah drive, awak tengah mandi ke awak boleh nyanyi tanpa otak awak fokus nak keluarkan ayat apa. So you faham tak? Nampak tak dekat sini? Bila awak praktis sampai awak praktis tu, dia jangan praktis yang formal. Yang formal you dah praktis tengok teks baca. Lepas tu kena praktis yang informal. Maksudnya awak jalan nak ke toilet. You tengah mandi. You bercakap seorang-seorang, bercakap depan cermin, bercakap sehingga kalau lah kata benda ni tak mengganggu nervous awak. You nervous ke, darah gemuruh ke, dia tak mengganggu. Darah gemuruh mungkinlah ada benda yang distract awak and then awak terberhenti. Tapi awak tak lupa, you tak blank. Tak jadi blur, blank. Tak dapat terus sebut dekat mana tadi. Sebabnya benda tu dah, otak awak sendiri pun dia dah tak set macam sesuatu yang, faham kan maksud saya? Sehingga awak boleh cakap tanpa awak tak set apa-apa ke otak, tiba boleh cakap je benda yang awak ingat. Dia main sampai macam tu sekali. So, itu tips lah untuk yang nervous ataupun level 3 mana tahu kan, level sen depan kita ODL lagi. Level 3 manalah tahu dah bukan ODL kan. So, awak kena ambil ni sebab awak baru berada di level 1, ambil ni untuk praktis level 2, level 3. So kalau lah kata untuk sekarang ni kan awak ODL and then awak listening test, simulation, janganlah nampak sangat macam membaca teks tu, faham tak? Awak memanglah saya tak ada sebelah awak untuk menilai. Saya menilai dalam sudut video secara jarak jauh yang saya tak nampak ada teks. Walaupun saya dapat di teks ramai sebenarnya tengok teks. Tapi bagus kalau awak kiranya walaupun tengok teks ramai juga yang hafal. Yang tak hafal pun at least dia lancarkan, dia punya kelancaran tu ada. Cuma ada beberapa segelintir.
At least kelancaran tu ada. Tak adalah dia sembrono, mentang-mentang lah saya tak ada dengan dia and then dia tengok teks, tak try dulu semua apa kan. Okay. And then yang paling penting sekali kalau simulation awak kena ingat ni, pronunciation kena jaga. Kadang-kadang dia tak, body language dia tak ada pun nak over, dia secara natural je body language dia. And then facial expression pun natural je. Tak adalah beria nak macam buat sebuah lakonan kan, nak mainkan supaya saya nampak facial expression tu. Tapi pronunciation dia yang sangat bagus and then yang lain tu secara natural je datang, hadir sekali masa dia bercakap. Benda tu awak kena ingat, dia ibarat satu senang kata penilai ni terpukau. Yang pemberi markah ni boleh terpukau dengan pronunciation yang sangat bagus, yang kata hampir perfect. So saya yakin student macam ni dia semak dia punya pronunciation yang banyak dengan dictionary punya sounds kan, dia check. Sekarang kan dictionary online kan ada sound kan, awak boleh check kan, yang saya kata dictionary ada 3 function, check dia punya pronunciation, check maksud and then check dia punya apa lagi satu, lupa apa. Ada 3 function dictionary yang saya duk cerita kat awak, dict.cc. Pronunciation and then nak check maksud, lagi satu nak check apa? Grammar salah? Gender. Yes, gender. Ingat 3 ni function dictionary hingga awak level 3 nanti. So kejap lagi, walaupun dah panjang saya membebel daripada Perak sampai ke Johor, patah balik masih lagi 28. Ramai tak masuk lagi. Okay, so yang tak masuk ni nasib dia lah, apa yang dia dapat, apa yang dia tak dapat kan. Rugi dia lah. Okay, jadinya saya minta awak ingatlah pesanan ni sampai level 3 sebab awak level 2. Untuk roleplay pula nanti, walaupun saya kata roleplay tak boleh tengok teks, tapi saya confirm awak akan tengok teks juga. Jadinya awak sendiri student kenalah kreatif, kenalah pandai juga, janganlah nampak sangat macam membaca, jangan nampak sangat tengok teks. Lakonkan sesuatu secara real. Macam memang benda tu secara orang kata memang terjadi, seperti communication yang terjadi betul-betul. Tak ada pun. Awak tengok, ada ke pelakon tengok teks masa berlakon? Pelakon, awak tahu tak, skrip yang dibagi tu pun dia kena study skrip tu. Kalau tidak, tak adalah nama pelakon. Nama pelakon kan penulis skrip, sebagai penulis skrip, habis dekat situ kerja dia. Pelakon yang nak kena study, yang nak kena study secara dalam watak yang dia dapat tu. Nada apa yang dia nak guna, macam mana dia nak hadam. Kalah, walaupun si yang buat skrip tu penulis skrip, tapi sebagai pelakon ni, dia punya effort untuk nak lakonkan watak tu kalah pada penulis skrip. Kalah pada penulis jalan cerita, semua dia pun punya bayangan macam ni, tapi pelakon yang mainkan peranan yang lebih kita kata mungkin tak penulis skrip ataupun jalan cerita yang buat jalan cerita ni, dia punya expectation dia setakat ni, expectation dia mungkin setakat ini, tapi sebagai pelakon dia boleh bagi expectation dia lebih. Kadang sampai penulis skrip tak sangka, dia bawa watak dia macam sampai macam ni, lebih daripada kita expect. Sebab dia lakonkan watak, dia mendalami watak, menghayati watak dan dia melakonkan watak. Dan ada tak ada tengok teks? Tak ada kan? Pelakon mana ada tengok teks? So awak kena ingat macam tu. Andai kata you tersilap bercakap, you record je lah sekali lagi. Awak sayanglah markah. Ada yang tersilap kadang-kadang mungkin dah bagus lah ni. Smooth. Part terakhir, alamak. Disebut contohnya Nehmera. Dia tersebut silap. Satu bahagian. Apa nak rasa rugi, record lah semula. Awak boleh record banyak kali kan. Dah hantar yang paling perfect ke saya. Berbanding dengan kelas yang bukan ODL. Habis kat situ habis. Tak ada diberi peluang kedua pula untuk buat kalau tersilap. Sebab ada Frau sikit lagi Frau. Pernah lah saya sebenarnya macam tu. Sekali lagi. Jadinya awak kena ingat lah, ambil lah peluang ni ada. Sebabnya simulation ni tak semudah yang awak sangka untuk nak beri markah. Sejak saya tengok markah untuk awak, kalau awak nak tengok ni, you nak rujuk siapa-siapa markah sebab awak ni mesti dapat 7. You boleh tengok Janet Jelika bagus, pronunciation bagus, sangat clear, jelas.
And then Muhammad Zakwan Zainul, bagus, pronunciation yang bagus. Boleh tengok contoh 2. Nurul Dahiyah Syamimi. Nurul Dahiyah Syamimi. Okey, 3 tu. You boleh tengok contoh. Afif Ruzain, bagus. Dia punya body language, facial expression. Tapi kena perbaiki lagi pronunciation untuk yang dialog 2. Dialog 1 dia dapat okey, dialog 2 dia dapat kurang sikit sebab ada kesalahan. Okey. And kena ingat, yang paling ketara markah awak ni untuk simulation, untuk role play yang paling ketara markah awak boleh jadi merudum, jatuh kalau pronunciation awak salah, kena jaga. Pronunciation lebih bahaya daripada body language, facial expression. Pronunciation kalau salah, markah memang akan tolak. Markah tak ada markah kesian-kesian nak bagi. Kena ingat ni, saya bukanlah kejam nak buang markah awak. Kadang-kadang kita rasa sebab saya yang bagi markah, saya nak tolong awak, awak kena tolong diri awak. Semua yang saya buat ni akan ada pihak atasan yang pula yang akan semak saya. Dia akan check. Contoh randomly dia ambil yang markah paling tinggi, yang paling rendah yang sederhana. Nak tengok cara saya bagi markah. Betul ke ataupun ada bias. Mana nak tahu bias kan? Wah, saya kenal Afif Ruzain dalam kelas sangat aktif, saya bagi markah Afif Ruzain lebih. Contoh. So, nak tengok untuk elak daripada bias. So, saya juga akan dinilai. Jadi, saya nak nilai, boleh tak saya nak tolong awak tapi dalam masa sama saya makan diri saya. Saya pun tak nak macam tu. Makan diri sendiri sebab saya tolong awak. Tengok-tengok markah, apa bagi markah budak macam ni. Budak punya, student punya effort takat ni bagi student macam ni. Jadinya saya nak tolong awak, awak kena tolong diri awak. Kena ingat tu. Untuk simulation and role play. Ingat tanpa level 3 nanti. Itu daripada perspektif kami. Tapi kalau dari perspektif student pula, it's unfair kalau saya bagi markah untuk awak student yang kita kata buat kerja bagai melepaskan batuk di tangga dengan student yang buat kerja yang betul-betul effort dia work hard, dia ada effort, and then tiba-tiba saya bagi markah lebih kurang sebab kesian dekat yang student yang buat kerja bagai melepaskan batuk di tangga ni, it's unfair. Kalau macam tu lebih baik, tak payah semua betul-betul ada effort kan. Lebih baik buat kerja halal balai kita kata. Jadi ada 2 perspektif yang saya sangat jaga daripada dulu. Tu cara saya lah. Okay, jelas tak? Untuk you bawa hingga level 3 ni. Jelas tau. Jelas bro. Okay, so kalau jelas kita boleh tengok sikit yang written test untuk ni lah soalan. Buku level 1 syllabus dah habis kan? Betul kan? Takut saya rasa betul dah habis. Sebelum saya start, saya nak tanya awak, ada tak yang mana-mana awak nak tanya bahagian yang rasa still confused? You tanya dulu, yang mana yang awak rasa confused, perlukan penjelasan. Oh, nak kena susun tu bahagian dia awak punya ni written test ada 6 bahagian 6 bahagian. Soalan pertama, soalan yang bahagian ketiga. Bahagian ketiga dan bahagian keempat. Saya ada 2 bahagian. Dia kena susun. Awak masih kurang ni masih kurang mahir susun ayat Kita tengoklah tips. Dia selain ke awak kurang susun, tak mahir susun ke tak mahir conjugate sebenarnya? Maknanya susun tu boleh lah. Faham? Kalau conjugate tu macam mana awak buat? Macam mana awak buat latihan baru ni? You boleh conjugate. Ada yang elok je conjugate, saya tengok. You tengok macam mana? Cari kat mana? You read full dictionary? Serius lah, read full dictionary? Conjugate tu? Nota yang Pro bagi. Pra bagi. Yang saya bagi? Kenapa awak tak Google je lagi laju? Google. Awak pandai tak Google nak cari yang conjugate ni? Ke tak pandai nak Google? Pandai, Pro dah ajar. Saya dah ajar kan? Ah. Type apa? Kalau kita nak cari tu kita type apa? Conjugate. Yelah, okay, perkataan tu dan conjugation. Type perkataan conjugate. Senang, dah akan keluar table lagi lengkap. Contoh sekejap saya buat ni share screen sekejap.
Okay, sementara tengah loading ni saya nak sambung Bibil sikit. Pada siapa yang dapat markah rendah, sebabnya sekarang ni awak dapat carry mark ni per 40. Maksudnya yang mana dapat rendah yang bawah 30 kan. Awak cubalah score untuk written test. Dan role play sebenarnya dah susah nak score kan. You score betul-betul untuk written test. Senang kata buat yang terbaik untuk dua-dua. Sebab awak masih ada 60 markah dalam tangan. 60 markah yang menanti. Jadi janganlah give up. Cuba buat yang terbaik. Okay, dah loading pun dah habis. Kita tengok. Kalau dah keluar saya buat share screen ni bagi tahu Sebabnya saya nak bagi tahu awak, hati-hati kalau you Google kan. You nak cari conjugate yang Google. Sebabnya apa? Google ni doktor kita sebut guru awak lah, tapi nak cari guru kat Google ni awak kena, bukan kita main cari, alhamdulillah. Bukan sembrono saja. Kenalah pandai. Nak cari ilmu ni pun kena pandai. Sama lah juga macam saya kalau nak cari, orang kata Google ni dia sama banyak yang baik dan yang buruk. Kalau you guna internet untuk keburukan, banyaklah you dapat untuk keburukan. Sebab kan ada perbahasan kan, internet benefit ataupun advantage versus disadvantage. Yang mana? Pada saya personally kalau orang ambil yang untuk advantage, banyak kebaikan sebenarnya kita dapat. Berbanding yang ambil untuk keburukan, banyaklah keburukan dia dapat. Okay. Jadinya sama juga you nak Google kan, awak kena hati-hati. Kena ingat macam ni. Contohnya awak nak cari accent. Accent apa? Makan accent conjugation. Okay. You klik dulu ataupun kan kalau saya tekan enter, kadang-kadang dia keluar dalam kena ingat sentence ni kita ada dalam bentuk future tense, past tense, present tense. So untuk level awak, level 1 hingga level 3 nanti, awak punya jenis ayat hanya present tense sahaja. Awak nampak tak? Sekarang ni dia keluar ada yang perfect, ada preteritum. Nampak tak? Nampak Prof. Nampak kan? Risau tak ada yang keluar. Okay, and then you ambil present. Present tense kena ingat. Jangan pula dah saya kata Google, awak pun tengok-tengok kadang-kadang dia keluar yang dalam table present, future tense, past tense. So ambil yang present. Ini awak jumpa lah. Ataupun buka yang image, dia akan keluar table. Okay. Okay. Nampak tak ada keluar ni? Nampak Prof. Okay, inilah cara nak cari. Sebabnya lagi senang daripada awak buka dictionary. Lebih senang. Banyak sama apa-apa verb you nak cari kena kalau saya Google. Kalau saya masa student saya Google. Tapi make sure kita tahulah sebab banyak kan. Kadang-kadang saya deal dengan ayat yang awak ni kena ingat awak hanya belajar present tense saja. Macam saya dulu saya deal dengan ayat yang past tense, ayat future tense. Jadi tak ada masa saya nak buka dictionary benda tu. Cara paling cepat dan efektif adalah Google sahaja. Okay, itu yang pertama. Yang kedua kita tengok, Allah sayang. Kita tengok you punya ni lah. Mana? Kenapa? Mengantuk? Okay, ini latihan yang ni tau, exam yang last semester punya. Bukan last semester, tahun 2019, so 2 tahun lepas lah, dah 2 tahun lepas. Kita sekarang dah 2021 masih jangan bermimpi sekarang masih 2020. Okay, so yang ini tak ada masalah kan? Okay kan? Okay, ini okay lah. Ini bahagian awak yang kena faham lah. Tapi kena jaga bahagian ni, okay, awak kena ingat satu, bahagian soalan yang macam ni biasanya dia akan ada 2 jawapan yang hampir dekat.
Biasanya nak bagi sebabnya itu nak menguji student punya IQ. Bukan ini je sebenarnya, kalau muat ke apa-apa sebenarnya struktur yang pembuat soalan dia akan buat macam tu. Dua soalan yang hampir dekat. Kena bijak. Okay. So ini tak ada masalah, kita go next. Ini pun okay kan? Saya yakin okay. Kan ada masalah? Ada yang tak faham sikit. Sebenarnya ini tak ada masalah, tapi saya jumpa juga banyak yang buat kesalahan kat sini. Kadang-kadang dia terbalik je dua. Dulu kan saya marking secara manual lah kan, sekarang ni semua marking online. Dulu marking secara manual, kadang-kadang saya yang rasa frustnya kenapa dia tersilap. Dia confused, bila you tersilap letak terbalik, dia jadi dua part markah dah hilang. Dia jadi part markah sebab terbalik kedudukan. Jadinya kadang-kadang ini dia ada tips tau, tips untuk awak nak kenal pasti. Contohlah kan, okay, nombor satu ni dah senang-senang lah kan. Morgan, Yakla, Bita, Bia, Zinzi. So of course lah dia tanya pun berkaitan dengan Morgan. Dia ada hint dengan jawab yang bawah dia. Guten Morgen. Is here North Fry? Morgan, ya. Okay, dia jawab. And then yang bawah pula, Zizin, Karin, und von Bin. Dia perkenalkan. Allah. Dia pun perkenalkan Zizin, Karin, und. Ni, mereka adalah Karin dan Von Bin. Mungkin ada kawan dia dekat situ, dia memperkenalkan pada Karin. Okay. And then dia jawab apa? Hello Karin. Oh, dia bukan jawab apa ni, dia mungkin dia greet kawan dia. Ich bin Karin. Sie sind Karin und Von Bin. Apa seterusnya tu? Awak kan buat? Saya buat Zizin. Ouch. Yang mana? Yang nombor last sekali. Sie sind auch in Deutschkurs 1. Itu. Okay, yes. Itu Sioban yang cakap kan, Sie sind Karin und Von Bin. Sie sind auch in Deutschkurs 1. Okay, kita tengok dulu. Hallo Karin und ich bin Karin. Karin, is das the Wörterbuch? Hallo, nein, das ist mein... Okay, betul lah jawapan awak tadi. Betul lah jawapan awak yang tu. Hallo, nein, das ist mein Arbeitsbuch. Okay, and then dia kata apa? Das in... Karin, is das dein Wörterbuch? Nein. Was ist das auf? Was ist das? Okay, tadi dia kata hallo, nein, das ist mein Arbeitsbuch. And then dia kata apa lepas tu? Karin. Karin. Was ist das auf Deutsch? Yes, Karin, was ist das auf Deutsch? Dia nak tanya. Karin, was ist das auf Deutsch? And then dia pun disebut apa? Das sind Sharon. Das sind Sharon. Wie bitte? Kannst du das bitte? Sebab ni ada dia hint dah lah. Awak kata dia ada hint kan? Nampak tak? Kalau you tak faham maksud pun, kalau awak tahu maksud wie bitte kan? Pardon? Excuse me? Kannst du das bitte wiederholen? So dia pun sebutlah sekali lagi. Okay. Ini saya rasa kemahiran. Ada kemahiran yang dia boleh kenal pasti walaupun awak tak tahu maksud dia, tapi awak rasa dia ada link dengan yang apa benda respon dia berbalas-balas tu. Okay lah kan. Ini level 1 je, kalau you rasa confused sikit. Masuk level 2, level 3 saya rasa tak ada masalah langsung. Sebab dia jelas ayat dia. Ini sebab macam bahagian nak ni kan, bahagian apa kita sebut Vorstellen. Sayang, Vorstellen. Okay. So next, okay, this one. Ini yang Zakwan kata ada masalah tadi. Okay, this one yang Zakwan kata ada masalah tadi kan. Siapa lagi tadi yang respon pun rasa susah. Nak susun okay semua boleh susun. Jelas Okay. Sekarang saya nak tanya. Sebenarnya awak bermasalah nak conjugate ke ataupun nak kenal pasti yang mana nak kena conjugate? So conjugate awak dah tahu teknik, tak ada masalah Betul?
Betul tak? Teknik kalau ke ada juga yang masalah. Ada dua soalan beza ni. You nak Okey. Okey, yang lain pun macam tu juga ke? Ya, Prof. Betul, Boleh. sama macam berlakuan Okey, sekarang sebenarnya sekarang ni sebenarnya apa yang awak nak kena pinjugit? Verb kan? Okey, so sekarang ni awak nak kena kenal pasti verb lah. Sekejap saya ajar awak. Macam mana nak kenal pasti verb? Sekejap awak tunggu sekejap. 2 minit. Kita nak kena berpindah department sekejap. Department ruang office ke department living room. Sabar ya. Okey. Boleh dengar tak suara saya dengan suara budak ni mana lagi kuat? Suara budak nangis kuat ke suara saya lagi kuat? Suara Okey tak? Prof. Okey, boleh dengar Banyak halangan sikit kelas pagi. Sebab ayah dia tak ada. Dia meragam sikit. Okey. So kita sambung bahagian tadi. Okey, so sekarang ni kan tadi saya kata dekat awak cara nak kenal pasti verb kan? Cara nak kenal pasti verb. So cara nak kenal pasti verb macam mana? Awak tengok. Kita ambil dulu meine Tante und eine Tochter zwei Söhne haben. Masuk meragam dari tadi. Okey. So, berpindah lagi department. Kali ni insya-Allah tak ada gangguan. Dengar tak suara saya? Masih okey tak? Okey. Line pun okey ya? Okey, Dari tadi dah Prof. balik. Ayah dia dah balik so saya lega. Boleh masuk balik office. Okey. So kita sambung. Kita nak tengok macam mana awak nak kenal. Ini pun tips yang awak akan guna sehingga level 3 nanti. Meine Tante und eine Tochter zwei Söhne haben. Okay. Meine Tante. Meine Tante. Apa lagi tadi? Zwei Söhne. Söhne. Zwei und eine Tochter dulu. Und eine Tochter. And then zwei Söhne. Dan sekali haben kan? Betul tak? Betul. Okey. Ni saya tak ada umlaut, saya kena buat macam ni. Sebenarnya dekat keyboard kita dia adalah awak boleh tekan Alt dengan nombor yang tertentu untuk naikkan huruf-huruf umlaut tapi saya tak ingat. Okey. Jadi saya buat macam ni. Ini adalah rules dia. Yang mana untuk guna huruf A umlaut, U umlaut, O umlaut, kalau you tak ada you kena buat macam ni. OE. Dia kena buat, kalau awak menulis sekalipun dia kena buat OE macam ni. So kita tahu itu adalah O umlaut. Kalau UE itu adalah U umlaut. Kalau AE itu adalah A umlaut. Okay. Itu rules dia. So sekarang ni awak nak kenal pasti verb kan? Tak tahu yang mana satu verb kan?
Sebabnya awak confused. Saya nak conjugate. Conjugate dah tak ada masalah. Bukanlah tak ada masalah tu perfect. Maksudnya awak boleh refer table untuk buat conjugate dia. Sekarang ni nak kenal pasti. Yang ini ke nak kena conjugate yang ini ke, yang ini ke, yang ini ke, yang ini ke. Tak tahu kan? So awak tengok. Minor tante. Biasanya yang kalau ada perkataan minor, diner, itu semua di bawah topik apa? Kita sebut possessive article. Possessive article ni awak ada kan, rasanya awak ada dalam buku ni. Possessive article. Possessive article in nominative. Okay, kalau awak tengok table, dia ada table ni. Possessive article in nominative, dia ada apa? Minor, diner, deiner, apa lagi? Unsere. Semua ni yang masuk dia my, your, his, contoh our. Nanti awak tengoklah table dia. Dia cari balik. Zainer untuk do. Kalau Zainer untuk air. Kalau untuk her lain nanti cari. And then yang ni untuk apa ni? Beer. Okay, so bila awak dah tahu dah untuk minor, diner, zainer semua ni, dia ada mine atau minor lah, tengok pada gender. Nanti saya buat macam ni, awak keliru pula. Mine atau minor, dine atau diner, semua macam tu, dia tengok gender. Okay, so kalau keluar macam ni, awak dah tahulah ini mesti bukan, ini bukan benda yang nak kena conjugate. Sebab minor ni adalah yang bahagian possessive article. Dia bukanlah verb. And tante ni pula, kalau tak ingat, andailah kata you tak tahu tante ni apa, tak ingat kan? Awak tengok kenapa dia huruf besar kat sini? Kenapa dia huruf besar dekat situ? No. Nouns. So okay, you dah tahu semua nouns in German akan starting huruf besar. Sebabnya kalau benda ni dia bukan huruf besar, dia kan huruf kecil lah. So ini adalah noun. Kalau dia buat, yang ini minor ni sebab dia starting ayat, dia buatlah huruf besar. So tante ni adalah noun. Okay, out. Dah out dah, ini bukanlah verb. Bukan verb untuk you conjugate. Allah, semua dia ni. Okay. So minor tante and then eine Tochter. Ada juga apa yang ni huruf besar. So dia adalah noun. So bukan. Eine Tochter. Eine ni apa? Baru je belajar topik yang last hari tu. Apa maksud? Satu. Kena ingat. Kalau kita English ada the saja. Kalau Jerman dia ada der, die, das. Sebab ikut gender kan. Maskulin, feminin, neutrum. Okay. And then kalau yang untuk ini kita panggil topik apa ni? Kena ingat, senang you nak cari kalau Google. Bestimmte artikel. Gender ni kita sebut bestimmte artikel. Kalau untuk pula, ataupun n kan. Kalau English dia ada dengan n. So kalau Jerman dia ada ein, eine ataupun ein. Sama juga, yang ini ein diikut gender maskulin. Eine gender feminin. Ein gender neutrum. Ini topik apa? Kena ingat supaya senang you nak Google cari. Bestimmte artikel. Okay. So kena ingat ein, eine. Dia ada 3 lah. Ein, eine, ein. Ada satu lagi kalau kainen, apa maksud kainen? Kan you dah ada ein, eine atau einen kan? You jangan confuse, eine pula. Ein. Apa maksud kalau yang kainen pula apa? Kain, kainen, kain. Apa maksud kain, kainen, kain ni? Apa beza dia? Ada dalam buku awak ni last yang kita belajar last chapter tu. Not.
Ada ke tak ada belajar tu? Ada kan? Ada. Ada. Page 70. So kita nak cakap kat situ, awak kena ingat macam ni je lah. Kalau awak nak cakap sesuatu yang awak ada benda, I have a pencil. So kita akan guna this one, Yang ni yang tak ada. Yang tak ada. It can be no. Kalau you nak guna it can be no, it can be, kita sebut apa lagi kalau tiada. Contohlah kalau awak nak kata, ich habe ein Problem. Kalau you nak guna, saya tak ada masalah, I have no. Kalau ich habe kein tu maksudnya have no. Ich habe kein Problem. Kena ingat have no, have a. Dua perbezaan tu. And then, you tengok lagi sekali. Yang ni so kita dah buang. Zwei ni nombor, takkan tak ingat. Nombor you kena kuasai lah. Zwei, ein, zwei, drei. Jangan pronounce zwei, drei. Saya berbulu dengar kalau student pronounce zwei, drei. You jaga pronunciation level 2, level 3. Zwei, drei. Okay. So zwei ni nombor. Zona ni dia huruf besar juga kat sini. So ini adalah nouns. And then yang ini huruf kecil. Okay, so Zakwan, sekarang ni awak nampak tak yang mana awak kena conjugate? Kan, haben sebab apa awak dah tolak dah buang. Yang ini bukan sebab dia starting dia, ni capital letter, bukan. Ni pun bukan. Ini nombor. Ini pun tak tahu maksud apa, tak tahu ini ke kena conjugate. Tapi sebabkan awak tengok S huruf besar, okay, bukan. So, ini adalah haben. Kalau haben berada di hujung, tapi kalau haben ni dia letak awal-awal, contohnya macam ni. Dia akan guna huruf besar tau sebabnya awal ayat ni. Jadi awak kena tengok yang belakang tu. Kena check lah yang mana-mana belakang huruf besar tu buang. Ini untuk siapa yang tak faham, yang mana nak conjugate. So you dah susun, minor tante. Oh, minor tante. Hat zwei Sonne und eine Tochter. Minor tante hat zwei Sonne und eine Tochter. Setelah conjugate ini setelah conjugate. Jelas tak? Jelas. Okay. Jelas bang. Yang nombor 2 ni Arbeiten, tengok dia huruf kecil je. Kalau Mannheim ni bukan, B huruf besar, bukan. So Arbeiten. So Arbeiten lah yang kita akan conjugate dia. So ia beruda Arbeit apa? Arbeitet ke? Check lah untuk ia. Arbeitet. 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 Confirm kan Arbeitet kan? Ia ni, ia beruda. Arbeitet by Porsche in Mannheim. Check ia ni awak mesti tak ingat lagi untuk conjugate ni. Okay. Magazine. Maria und Thomas. Yang mana nak kena conjugate? Studieren. Okay, so kena conjugate ke tak conjugate ni? Tak payah. Tak payah kan sebab dia plural. Maria und Thomas studieren Magazine and the University. Okay, this one last nombor 4. Nombor 4 ni susah sikit. Ramai salah. Ein, das, sein, hat und eine. Awak kena hati-hati kalau keluar zan. Awak ada kelas tak depan ni? Ada? Ada. So siapa yang you nak masuk kelas boleh masuk sekarang lah, saya nak explain. Saya sambung saya ingat. Okay. Berapa ramai ada kelas ni? Ke semua ada kelas? Oh, debat lain. Kelas awak start pukul berapa? 10 ke, 10 suku ke, 10 setengah ke? 10. Recorded? Sebab saya tengah tak record ni. Sekejap awak record daripada awal tadi Awak nak upload kat YouTube, okay, nanti awak pass link kat kawan-kawan awak Okay. So siapa yang nak pergi kelas, boleh keluar kelas. So untuk ein das ni memang ramai. Memang daripada sejak berkurun zaman, ramai yang buat kesilapan. Awak kena ingat, soalan ni biasa dia akan keluar satu. ein das sein. Tengok
Apa lagi tadi? Ein, das, sein. Ein, sini. Ein. Ein, das, sein, have und seine. Have und seine. Have und seine. Okay, betul tak? Ein, das, sein, have und eine. Und eine. Un dia tinggal un. Und eine. Okay, so awak tengok ni macam mana. Yang pertama, kalau dia keluar macam ni, awak mesti confuse sein ni. Awak belajar, setakat yang awak belajar ni, ada dua yang awak jumpa Sein, yang sein atau seine yang maksud dia apa? His. Ada satu sein, dia ikut gender sein atau seine, dia ikut gender objek tu. Kalau nak kata his book, book kalau lelaki dia jadi sein lah. Kalau his bag, bag tu gender dia feminine. So kena guna seine. So ada satu lagi sein yang awak belajar. Sein ini yang pelik sikit ni, kita sebut apa, panggil apa, auxiliary verb ke? Tengok dekat nota belakang, ada page belakang, buku teks awak tu, muka surat. Okay, muka surat 99. Awak tengok buku teks Buku teks page 99. Awak tengok dekat situ ada conjugate sein. Ada conjugate sein. Sein bila kata je conjugate sein, sebut je conjugate sein, yang ini dia sein atau seine je, yang ni tak ada conjugate. Dia tak ada conjugate benda ni bukan verb. Yang ini kita sebut his verb. His verb. Okay, so his verb ni, apa benda ni? Siapa dapat tangkap? Apa benda ni? Dia sein apa dekat sini? Yang his verb ni, page 99, awak kena ingat ini adalah sein apa? Ini adalah sein yang membawa maksud is, am. Is, am. Contohnya, ich bin, do this, sie is. Ich bin ni maksud dia apa? I am. Do this maksud dia? You are. Which one? RZS maksud dia? He Is. is. Kena ingat, yang ni memang ramai. Sampai level 3 pun, level 3 kadang-kadang macam ni tepuk dahi. Lah sein yang ni tak perasan. Level 2 pun macam tu. So awak kena berjaga-jaga, kena ingat macam ni sampai bila-bila. So word dekat sini apa? Jam. Ein ni dekat sini kita tengok dulu apa, ke ataupun satu ke kan. Das, sein, have und eine. Okay. So kita tengok nak susun dia. Apa maksud have dekat sini? Cuba awak cari tak apa maksud have? Kalau awak tak cari, memang awak tak faham. Cari Apa maksud have? notebook. Ingat notebook. Okay, notebook. Yes, notebook. Tu ingat. Okay, betul. Memang betul notebook. Tak silap saya. Saya pun tak silap saya. Notebook. Sein dekat sini, kita tengok apa dia. Ein, eine. Und eine. Okay, saya tengok tengok dictionary. Kita nak tengok gender dia tadi. Gender have tadi. Penting kita tahu gender. Penting kita tahu gender. Maskulin tak silap tak silap saya lah. Maskulin tu. Kita tengok dulu. Neutral. Neutrum. So kalau neutrum, dia pakai das. Sama. Tapi sama lah dia punya ni. Sama kan dia punya. Dia ada das das. So dekat sini eine. Okay, awak kena check dua sekarang ni yang huruf besar H ni. Yang ni huruf besar kan? H ni huruf besar. So ini adalah noun. This one pun adalah noun. Okay, kita dah tengok dah dua benda ni. Okay, so kenapa ada ein? Kenapa ada eine? You kena agak-agak lah. Ein dengan eine kenapa ada dua dan kenapa ada dua noun? Dia nak guna untuk dua noun.
line Yes, so gender. sekarang ni awak dah tahu. Yang ini have tadi kan, dia adalah das kan. Confirm lah dia akan jadi, kejap lagi dia akan jadi ain. Ain have. Dia nak cakap ada ni lah kot, notebook. Ain have. So, ni, awak kalau you check dictionary, dia adalah Feminine. so letak dulu kat bawah. Dia akan jadi eine, Okay. Das, ni apa pula ni? Saya ada termis apa-apa lagi ke Ni kita dah guna, yang ni kita dah guna. Zindas, das. Okay. Sebabkan dua ini adalah kita panggil apa? Plural kan? Plural. Dua benda ni ada ein have, eine, dia adalah plural. So dekat sini dia nak explain sebenarnya das, kalau apa kita guna sein ni dia tak conjugate lagi, cuba fikir apa benda yang dia conjugate dekat sini. Das sind ein have eine kita tak belakang sebab dia ada Okay, so bila conjugate benda yang plural dia jadi apa? Sein ni jadi apa? Plural. Diner. Nak tengok kat mana? Bro. Awak kena ingatlah dua benda ni sekejap awak kena ingat dua benda ni. Kalau satu apa dia? Kalau satu is. Kalau plural kita guna apa? Zin. Ini kalau yang paling common yang kita guna. Kalau satu is, kalau dua, ini is lah. Kalau dua kita nak sebut ni. Kita guna zin. Okay. So sekarang ni tadi plural ke singular? Plural. So dia jadi apa kat sini? Zin. Das zin ein have und eine Uhr. These are a notebook and a jam apa bahasa Inggeris? Clock. Macam tu. Faham tak? Faham. Jadi Faham. dia yang macam mana susunan dia, apa yang ada dekat Zain ni, faham tak? Macam Apa yang ada dekat macam apa? mana nak conjugate Zain? Macam mana? Again tak jelas. Macam mana nak conjugate Zain? Ada apa je? Zain dengan Zin, tu je. Macam mana nak conjugate Zain? Yang tadi tu ke? Yang saya tunjuk ni? Zain yang his verb ni ke? Okay, kalau Zain his verb ni, yang ini banyak lah. You tengok tak buku teks page 99. Awak kena tengok sekarang buku teks page 99, awak akan tengok banyak ni Dia ada sampai habis, wir. Nampak ni page 99, dia ada table dia. Dia ada ish semua-semua lah. Tapi kalau yang paling common kita guna is dengan a. So kalau a zin, kalau is lah. Kalau ist dia ada t. Kalau a zin. Okay, jelas tak? Sebab tadi dia guna z kan? Dia guna das zin and then di plural. Sebab dia guna ni plural. Dekat sini yang awak kena kenal pasti, okay ni bukan singular, ni adalah plural. So that's why kat sini akan jadi Boleh faham ke ni? Boleh faham ke? Boleh, tapi Boleh nak juga. baca table macam mana pula? Apa dia? Nak baca table kat page 99 ni. Kan ada dua kotak kan, satu singular, satu plural. Yes. Kenapa banyak person? Oh, okay. Awak confuse table Awak tengok dia macam ni. Sebenarnya kalau kita tengok kita pergi Google sekejap. Sebenarnya kalau you type conjugation Zain, dia keluar satu table je. Satu table yang ini sebenarnya dia nak memudahkan awak, dia separatekan table ni untuk yang mana singular, untuk yang mana plural. Dia dah tolong separate. So first person tu singular ke plural? Zain. Okay, this one. Bin, to be Zain. Awak tengok yang present dalam yang kotak present ni. Bukan past, bukan present perfect. Jangan tengok semua ni.
Ishin, nampak tak? Du bist. RZS is. Wir sind, ihr seid. Z untuk yang many lah, ramai ataupun Z formal, Z. Nampak tak yang this one? Nampak. Nampak. Okay. So, table ini sama dengan table yang ada dalam buku teks page 99. Bezanya, awak kalau mungkin awak tak mahir nak tengok buku teks tu, dia sebenarnya nak memudahkan awak. Dia separatekan kotak tu, macam tadi kan dia tak separate kan? Awak sendiri tahu kalau is satu, tu, you adalah satu. She, he, is satu ataupun kita sebut singular lah. Kalau we kami, plural. Ear dekat sini untuk ear, you ramai, plural. Z dekat sini, Z untuk ramai, plural. Z untuk you, seorang, singular. So function kotak dekat sini, dia separatekan kotak untuk apa? Singular and plural. Dia tolong awak untuk memahami, tapi tak apalah awak mungkinlah table ni tak cukup efektif untuk awak nak faham. Tak cukup ni lah berkesan kan. So singular dekat sini awak tengok first person. First person tu apa? First person ni maksudnya orang pertama. Orang pertama ni saya. Ini bahasa Melayu dulu kita pernah belajar, saya. Kalau second person, kita sebut second person untuk singular. Second person untuk singular adalah awak. First person, second person, third person tu bezanya apa? Saya adalah first person. Ini rules dalam bahasa Melayu pun, bahasa Arab pun, bahasa lain pun macam tu. Kalau sebut first person adalah kita yang bercakap. Kalau second person, orang kedua yang kita bercakap dengan dia. Kalau third person, kita membawang untuk orang yang ketiga. Dia tu kan dah tak handsome. Contoh, dia tu kan adalah third person. Tapi untuk kita bercakap seseorang. Contoh kan, dia tu kan Afiruzain tu, kelas EHT1GA tu, dah lah tak apa-apa dalam kelas. Dah lah suka banyak bertanya. Dah lah tak pandai. Dah lah. So saya bercakap tentang Afiruzain kan? Saya bercakap seorang tentang Afiruzain. Itu adalah third person. Afif, faham tak? Faham. Faham Okay. Tapi kalau plural, kenapa dia ada first person? Sama juga, kalau plural first person, kita bercakap tentang kami. Tapi kalau kita nak bercakap tentang second person, kita nak guna second person tadi, awak bercakap, kalau singular awak bercakap dengan dua orang je lah. Satu dan dua. Du bist verheiratet. Adakah awak dah bercerai? Adakah awak dah berkahwin? Du bist noch ledig. Contohnya kan, bist du noch ledig, adakah awak single, awak bercakap berdua. Yang ni kalau second person untuk plural, maksudnya ramai. Orang berada di hadapan awak tu mungkin 3, awak bercakap dengan saya sekarang ni, bercakap dengan awak semua ni, saya bercakap dengan awak semua ni, awak kategori first person ke, second person ke, third person? Second. Yes, second person. Awak ramai kan, ada 10, 3 pun depan saya ni. Awak second person sebab saya cakap direct dengan awak. Saya orang pertama, awak orang kedua. Tapi kalau kita nak membawang, contohnya saya sembang dengan husband saya cerita pasal awak semua. Masalah lah kelas EHT1GA dah masuk ke dalam lambat lah apalah semua. Saya bercakap mengenai orang yang ketiga. Boleh faham tak setakat ni apa yang table ni nak sampaikan? Boleh. Betul Boleh. faham Boleh. Betul ke ni? Aduh, saya dah betul lah susun. Salah pula Zain. Ya, okay. So yang ini susunan, yang ini yang ini pula tips dia. Siapa nak masuk kelas, pergi masuk kelas tau. Saya risau awak, geram marah lecturer awak. Okay, yang ini Tau. yes? Kelas saya pukul 2 lepas ni. Pukul 2, okay. So tak apalah. Yang kelas pukul 2 tak ada masalah lah. Ramai yang tak keluar lagi ni saya tengok. Semua kelas pukul 2 ke? Tadi ada yang kelas pukul 10. Kelas lain. Awak boleh fokus ke lakuan? Awak boleh fokus ke lakuan dua kelas ni? Okay. Sebab awak boleh respon saya bertanya, maksudnya awak dengar lah saya tanya tu. Okay. Tak Kita fokus. bahagian ni.
Drink ia cola undia. Okay, yang ini pun awak kena ingat tips ni sehingga level 3 nanti. Soalan ni teknik yang sama, cumanya nanti level 3 awak dah belajar vocab yang lain. So vocab lain yang dia keluar. Tapi teknik yang sama, kena kuasai teknik, kena ingat. Okay, bila dia tanyakan sekarang ni dia minta awak buat jawapan. Betul kan? Minta awak buat jawapan. So kita nak buat jawapan ni, dekat mana nak cari jawapan sebenarnya? Dekat buku ke? Dekat Google ke? Tak. Kena ingat, jawapan ada pada soalan. Semua jawapan ni nombor 1 hingga nombor 5 ada pada soalan. Awak mungkin boleh refer nota, refer yang lain tu hanya untuk check kejikit. Itu saja. Selebihnya nak bina jawapan, ingat dalam kepala ada pada soalan. So, bila kata jawapan ada pada soalan, kena ingat ada 2 teknik nak buat nak kenal pasti soalan supaya kita buat jawapan yang betul. 2 teknik teknik apa yang saya tekankan sebelum ni? Siapa ingat? Saya bagi ada 2 jenis soalan. Kalau saya tanya siapa ingat soalan ni, saya tanya dalam soalan ni ada 2 jenis soalan. Ini soalan jenis apa? Ini soalan jenis apa? Siapa ingat? Tak ingat. Tak ingat. Okey, kalau tak ingat saya bagi tahu. Awak kena ingat contoh 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 jenis soalan ni kan. Kalau nombor 1 ni kita tengok awak dah tahu. Ini soalan jenis ya or deny ke ataupun wave struggle. Oh, okay. Ya. Ya or deny. Kena kenal pasti dulu. Kena ingat ini ya or deny ke yes or no ataupun WH question. Macam tu. 2 teknik itulah teknik dia maksud saya. 2 tips kena kenal pasti yang pertama. So baru awak tahu. Okay, so kalau yang ni adalah ya or deny kan. Drink ia cola undia. Apa maksud ia dekat sini? You all. You all. Yes, very good. So, kita akan jawab apa? Kita akan jawab Ya. Ya. ya dulu. Sebab you kenal pasti ini adalah drink ia cola undia. Saya tak faham ini tulis juga. Okay, tengok Drink ia cola undia. Okay, so sekarang ni sebabkan awak kata ini tadi ya or deny kan? Ya or deny. Kenapa? Macam mana dia boleh tahu ya or deny? Sebab tak ada pun perkataan wave struggle kat depan dia. Kalau dia ada wave struggle kat sini, wave struggle tu you kena ingat lah banyak bus, van, go, bohin, bohia, ini semua wave struggle. Okay, so bila kata ini ya or deny, mestilah you yang senang nak buat ya ke nak jawab nine yang senang? You nak jawab apa? You boleh jawab dua-dua. Tapi agak-agak mana lagi senang nak jawab ya ke nak jawab nine? Ya. Ya, so you jaga-jaga. Kita nak jawab ya senang, you buatlah ya. Sebab kalau nine nanti you kena reka yang lain kan. So kita jawablah ya. Ya. And then kita kenal pasti dia punya possessive article. Possessive article dia ia, you all, you dah kata you all. So kat sini nak jawab apa? We are. Ya. We are. So dia, tapi jangan guna VR pula. Awak tengok je balik sebelah dia ni. 2 benda ni dia bersama Saya boleh kata dia sentiasa bersama. Kalau ada subjek ni possessive pronoun associate. Tadi saya kata possessive article kan. Bukan possessive article Possessive article tu yang my, your. Ini adalah personal pronoun. Tengok balik personal pronoun. Kita ada each, kita ada do, l, z, s. And then kita ada year, their, the ataupun z. Okay. So the personal pronoun dia guna ia. Ia kat sini ia you all. So kita akan sebut apa? Bila awak tengok dia akan berada bersama personal pronoun dengan verb ni. Jadi kita repeat dia balik soal verb dia. Kita repeat kat sini. Kita turunkan drink. Tapi kena conjugate, ingat sekejap lagi kena conjugate. And then sambung je cola un dia. Sebab you jawab ya kan. Ya, wir drink apa? Kalau drink ni dia tadi ya. Sekarang dia guna wir, apa conjugate dia? Trinken. 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 Yes. So ya, wir trinken cola und Bier. Faham tak untuk soalan ni? Faham. Faham.
Okay, next. Was is deine Handynummer? Ini yang V-Frage ke ya oder nein? V-Frage. V-Frage. So jawablah kalau dia tanya deine, was is deine Handynummer? Jangan jawab deine Handynummer. Okay, was is deine Handynummer kan? Dia tanya, was is deine Handynummer? Okay. Handynummer ni apa maksudnya? Telefon, phone number. Was is deine Handynummer? So kalau nak jawab soalan macam ni, ambil dulu yang ni, copy, okay, letak dulu. And then kita ulang dia punya verb. Jangan tinggal verb ni is. And then berapa, titik, check balik soalan ni. Dia tanya, what is your phone number? Awak malas. Your phone number is, betul tak your phone number? Salah. So apa dia? Minor. Ini table positive article. Kita kena check. Diner, kalau dia tanya diner, kita balas minor. Kalau dia tanya Zainer, diner tu his. Kita kena balas Zainer jugalah sebab his kan. Okay. Boleh faham yang ni kan? Next. Kita laju sikit Lernen Sie English in New York? Ini soalan ya oder nein ke V-Frage? Ya oder nein. Okay, ya oder nein. So, dia dah kenal pasti kan? And then senang je soalan ni. Ya. Z dekat sini Z apa? You. You. Okay, bagus. Kalau Z yang huruf kecil baru D. So, kita akan jawab apa? Each. Each. Ya, each learner English in New York. Titik. Okay, next. Siapa yang tak faham, rasa laju, nanti tengok balik video record. Wie heißt das Bild? Nanti Zakwan, awak hantar kat saya link boleh tak? Dia tak dengar tak apa. Nanti kawan tolong bagi tahu Zakwan, saya nak link supaya saya akan upload dekat Google Classroom. Okay, this one, wie heißt das Bild auf Deutsch? V kat sini apa dia? Soalan V-Frage kan? Kena ingat tau, kalau soalan V-Frage ni, V-Frage ke ya oder nein, dia dua ada tips. Dia dua ada teknik. Tadi dia tanya wie heißt das Bild. Das Bild ni dia guna English ni. Das Bild auf Deutsch. Dia tanya macam mana kita nak sebut das Bild in German. Apa nama das Bild ni in German? So macam nak jawab dia? Das Bild, kena starting ni huruf besar. Das Bild auf Deutsch. Boleh ke guna is? Boleh. Yang paling tepat sekali kita nak guna apa? Tahu. Awak kena ingat jawapan ada pada soalan. Kalau soalan pakai verb heißt, awak ulanglah verb heißt ni. Okay. Saya kena guna verb yang ada. Heißt, sebabnya dalam satu soalan ni ada satu je verb. Mana boleh dalam satu ada satu, sebab sekarang ni awak belajar verb yang masih simple-simple. Maksudnya sentence yang simple. Yang simple tu ada satu je verb dalam satu ayat. So ulang balik. Melainkanlah kalau dia kata V is, lainlah kalau dia kata V is Dustin auf Deutsch. So barulah you guna kat sini is. Sekarang ni sebabkan dia guna heißt. V heißt Dustin. Kenapa saya dia salah, tak ada siapa tegur. Wie heißt das Bild auf Deutsch? Das Bild auf Deutsch heißt, ini vocab. Cari dalam buku teks apa dia. Macam tu. Okay. Kalau you cari dustbin dalam buku teks tak ada, maksudnya awak tak belajar sebab kan syllabus baru kan. Mungkin dia cari yang lain lah tu, dia guna yang lain. Kalau tak nak jawab soalan tu boleh macam kalau tak nak jawab, jangan tinggal. Awak buat sampai macam tak tahu kan. Macam saya tak tahu tau dustbin tu bahasa Jerman apa. Betul. Tapi awak jangan tinggal. Awak tulis sampai sekerat ni. Maka ada tau. Selain jawapan yang madam bagi, ada jawapan lain? Selain jawapan macam ni. Awak boleh buat macam ni. Contohnya awak nak kata, awak dah tahu kan maksud dia apa.
Katakanlah dustbin, ding, auf Deutsch, Eis, sorry, contohnya, contohlah dustbin, Müller, bukan Müller. Dia boleh jadi macam soalan kita panggil apa ayat songsang dia boleh jadi. Contoh cuba bagi idea, awak nak jawab macam mana tu? Kalau nak jawab it is tapi dalam bahasa Jerman. Macam mana? Kan tanya dustbin dalam bahasa Jerman apa, tapi kita nak jawab it is dalam bahasa Jerman. Oh, maksudnya you nak jawab it is. Hmm. As is macam ni. Ha. As is bla 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 auf Deutsch. Betul kan? Betul? Cumanya as is, awak kena tengok ni, awak kena tengok dustbin ni dipakai artikel apa? Kena tengok kalau dia adalah artikel Z, awak kena tulis Z is. Memang, jangan pelik bukan manusia sahaja yang she ke semua tu. Benda ni pun, benda walaupun dia tak hidup, tak bernyawa dalam Jerman, semua dia ada artikel. Awak kena ikut artikel dia. Kalau dia artikel dia, dust, kalau dia pakai dust, kita akan sebut as is. Kalau artikel dia maskulin, dia jadi er is. Yang ni awak tak belajar lagi. Sebab itulah saya ajar awak teknik ni. Ini awak belajar masa level berapa ni? Level 2 nanti. Level 2. Macam kalau kita buat ayat ni kan. Kita nak buat ayat, contohnya mengenai pen. Ya Allah. Okay. Ataupun bag. Ini adalah sebuah bag. Contohnya das ist Tasche lah. Kata tulis Jerman senang. Das ist die Tasche. Contoh. Das ist die Tasche. Ini adalah sebuah bag. Die Tasche, kita nak cakap lah harga dia bla 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 dah kan. Sambung. And then kita sambung lagi. Kita dah tak nak ulang perkataan Tasche. Kita nak akan guna ianya diperbuat daripada kulit buaya. So dekat situ kita nak kata ianya. Ianya kalau dalam bahasa Melayu ianya je lah kan. Kalau Jerman ianya depends on gender. Kita nak guna Z ke, R ke, S ke. Tengok balik apa bag ni gender dia apa. Faham tak? Faham. Faham Jelas Bro. Yes. Kalau macam saya kan. Soalan kan tanya dustbin kan. Saya tak tahu dustbin bahasa Jerman apa. Saya tak tahu. Saya jawab, saya tulis. Maaf, saya tak tahu. Boleh? Daripada awak tulis maaf tak tahu, lebih awak tulis sampai sini. Ataupun awak tulis macam ni. R is tempat kosong auf Deutsch. Ada juga markah Hafiz. Kalau tulis maaf tu dapat markah. Maaf tak dapat markah. Maaf tu Bukan memang tak saya dapat markah. menjawab. Bukan saya tulis contohnya, maaf saya tak tahu. Itu bukan kira menjawab. Awak tulis dalam bahasa Melayu kan? Tak, bahasa Inggeris. Bahasa Jerman lah. Es tut mir leid. Tak, dia bukan macam tu. Awak kena ingat skema markah kita kan. Contohnya ni, dalam skema dia macam ni. Ni dalam skema dia kalau yang di luar skema tapi betul, as long as ada you repeat struktur yang betul ni markah awak ada. Contohlah awak tulis sampai sini. Ini tak ada. So awak tahu tak markah awak dapat berapa semua ni? 1.5 tau. Banyak 1.5 over 2. Sebab awak tinggal satu perkataan saja. Dah hampir lengkap. Yang ini awak tinggal pun dapat 1.5 over 2 markah awak. Dia hanya potong 0.5 saja sebab dia tinggal. Yang lain dah lengkap. Nampak tak kat situ? Betapa baiknya skema. Ke awak pilih lah sekarang ni nak tulis attitude me like lagi ke ataupun nak buat macam ni. Saya ingatkan dapat markah tak dapat Tak dapat Milet tak dapat walaupun tulis bahasa Jerman sebab you tidak menjawab soalan. Faham tak? Boleh faham tak? Sama level 3 nanti kalau katakan sebab you future saya tak pastilah awak kena tulis macam ni ke ataupun dia ada jawapan dah boleh pilih dah. Sebab saya tak ingat sem lepas saya maternity leave. Masuk sem ni saya ODL. Hari tu 2 semester saya tak mengajar. Masuk semester saya dah ODL. Jadi kena ODL, kalau sebelum ni awak kena menulis kan?
Bila ODL ni, saya sekarang ni saya tak berapa ingat sama ada, kalau saya ingat saya bagi dia tahu dekat group sebelum you punya written test lah. Sama ada soalan, contohnya dia katakan behind dustbin outdoors and then awak hanya pilih saja yang mana jawapan dia. Sebab kan jawab dekat in future kan. Sama ada you pilih-pilih je A apa, B apa, C apa. Kalau macam ni senang lah, you pilih. Tapi kalau you kena, sekarang ni saya explain kat awak kalau you kena menaik. Kalau you kena menaikkan jawapan yang betul. Saya rasa macam awak kena tarik. Nanti saya confirmkan balik So janganlah tinggal, kena ingat, jangan tinggal. Buatlah at least macam ni. Kalau you buat sampai sini kan, dustbin outdoors, ni tak ada. 2 markah, 1 markah tolak. Contohnya sampai sini. Dustbin outdoors, itu je saya mampu tulis. Awak dapat juga 1 markah. Okay, faham? Faham. Faham, Prof. Tengok ni. Spielt Klavier. Okay. Spielt ni maksud dia play. Klavier ni piano. Ini soalan level 1 ke ni? Kenapa saya rasa ni macam sekejap. Okay, betul lah level 1. Klavier ni masuk level 2. Okay. Spielt Ada kat buku Ada kat buku klavier. piano kan? Hobi. Ya, hobi yang bermain piano kan? Topik hobi. Ya betul. Okay, so ini soalan apa ni? Wave Raga ke ya order 9? Ya, order 9. Ya Kalau ya order 9, dekat sini masuk dia apa? E. Kita kena tahu sebab kita akan guna kata ganti yang betul. Kalau dia kena do, kita balas ish. Kalau dia tanya he, takkanlah kita nak balas yang, kita balas ni jugalah. Speak Klavier tu soalan paling senang. Soalan yang kata kalau you salah tu rugi. Speak Klavier. Okay, so kita jawab ya lah, senang kan? Ya. Lepas tu ingat ambil dua benda ni, terbalikkan dia. Terbalikkan kedudukan dia. M speak Klavier. Faham? Kalau tak nak kan? Saya nak uji juga Frau kan nak bagi Frau nampak saya ni tahulah selain Klavier. Speak. Kadang sebelum macam tu kan dia study, dia tahu selain Klavier. Tak naklah speak. Carilah yang lain, titik. Tak ada masalah kalau pandai. Okay. So next. Soalan yang ini. Okay, saya nak tanya awak soalan yang ini. Saya sebenarnya ada kelas tau, pukul 10.15 tadi, tapi tak apalah. Sebab hari ni pun revision juga. Okay. Sekarang ni saya ada kelas dengan budak level 2. Okay, so sambung This one. Yang ini nak bina soalan. Yang tadi awak bina jawapan kan? Tadi awak bina jawapan. Betul. Yang ini awak bina soalan. Saya nak tanyalah kat awak, yang mana lagi senang sebenarnya? Bina jawapan ke bina soalan? Bina jawapan. You ke bina jawapan lagi senang? Betul ke? Betul. Sebab awak belajar dengan sana bina jawapan. Tapi kebanyakan kalau you dah level 2 nanti, you akan bertukar jawapan tu. Bina soalan lagi senang. Saya tanya pula, kenapa bina soalan lagi senang? Dia kata sebab dah ada jawapan, jelas. Tinggal nak tanya je. Tak payah nak fikir-fikir. Sebenarnya teknik nak bina soalan sama dengan teknik nak bina jawapan. Yang ini kan jawapan ada pada soalan dan yang ini soalan ada pada jawapan. Contohnya Z is gen noodle. Tak ada pun ya, tak ada pun nine. So ini soalan apa? Wave Raga. Yes, Wave Raga. Bila dia kata kat sini she like, dia kata kat sini Z is, dia suka makan. Gen ni suka. Is makan, dia conjugate kan. Dia suka makan noodle. So kat sini apa yang dia akan tanya? Easy. Bus is. Kita kena ingat Wave Raga. Kalau dia kata soalan Wave Raga, soalan Wave Raga, kena tengoklah Wave Raga apa yang paling sesuai. Vas ke, van ke, vo ke, v ke. So dekat sini apa yang awak suka makan. So apa adalah vas. Vas, apa lagi? Is. Kita tengok sini. Z is gen noodle. Okay.
Z is Gen Nuden. Okay, so nak bina soalan ni, nak bina soalan ada pada jawapan. So tadi awak dah kata ini soalan Weyfrager. Bila soalan Weyfrager, kena ingat soalan Weyfrager ni, kena carilah soalan apa yang paling sesuai. Kita nak guna was ke, that's why kena tahu maksud van ke, go ke apa. So kat sini maksudnya dia suka makan, dia suka makan noodle. Okay. So soalan nak tanya apa? Apa yang dia suka makan, betul tak? Betul. So kita guna apalah. Sekarang ni kita dah jelas kita nak guna apa. Was. Okay, was kita dah guna. Sekarang ni kita ambil Z is tadi. Ambil teknik yang sama lagi, kita copy. Tapi sebab nak bina soalan kita terbalikkan kedudukan dia. Z is Z. Z is Z, then. Okay, faham tak? Faham? Saya salah. Awak salah kan? Okay, is Z, then awak terbalikkan sebabnya sama juga macam teknik. Tadi awak nak bina soalan kan? Awak tengok balik, sebenarnya sama. Awak tadi you bina soalan, okay. Ini bina jawapan. Okay, ni bina jawapan. Kalau bina jawapan, awak akan terbalikkan string ia ni. Sebab kalau soalan memang dia kena start dengan verb. Minumkah dikau? Macam tu. Makankah dikau? Dia datang dengan perkataan verb dulu. And then barulah, ni kalau Jerman kan, barulah dia punya engkau kat depan. Tidurkah dikau wahai kekandaku? Menyanyikah dikau? Macam tu. So, ya, saya menyanyi. Sama juga. Yang ni dia tanya, minumkah awak semua cola dan bir? Minumkah? Ya, bir trinken. So kita terbalikkan kedudukan dia. Sama juga yang ini pun. Sebab ini kan kita nak buat soalan, kita kena terbalikkan. Is Z, was is Z, tapi jangan pisahkan dua ni. Cuma kedudukan dia terbalik je. Jangan letak terbalik. Mereka mesti berdekatan. Okay, sama juga untuk next. 9. Win liegt in Österreich. Apa soalan dia? Jenis apa? Ya, dia 9. Okay, so soalan ada pada jawapan. Ingat 9 win liegt. Sekejap. 9 win liegt in, ada dia tak? In Österreich. Okay, contoh. Awak tengok sini. Nak bila soalan ni, Sebabkan soalan dia 9 kan? Ya, order 9. So apa yang kita nak kena letak dekat sini? Starting dia adalah verb. Verb. Yes, leak. Siapa sebut is tadi? Kan saya kata janganlah cari jauh-jauh, cari verb dalam ni saja. Macam tadi awak nak jawab soalan, awak ambil verb yang itu. Ini pun awak ambil verb ini saja. Leak. Okay. Macam saya kata, jangan berpisah dua benda ni. Jangan pisah benda yang sebelah dia. Orang kata subjek dan verb. Inilah subjek dalam ni, ini subjek dalam ni. Subjek dengan verb jangan berpisah. Liegt wir in Österreich. Tanda seru, tanda soal. Liegt wir in Österreich. Österreich ni awak ejen betul-betul Saya ejen ni banyak typo. Okay. Jelas tak cara nak struktur kedudukan ni semua? Buat soalan lagi susah, bro. Susah ke? Buat soalan lagi susah? Susah. Ya ke? Ya. Okay. Schwimmen und einkaufen. Ini soalan Weyfrager. Soalan Weyfrager apa dia? Dia kata dia, Mak ni pun suka kan? Dia suka swimming and einkaufen. Kalau untuk favorite food kita akan guna gern. Makanan kan, favorite gern. Kalau untuk hobi, suka main tu main ni, kita boleh guna mak. Mag schwimmen und einkaufen. Dia suka swimming and shopping. So, kita akan guna apa? Weyfrager apa yang paling sesuai kat sini adalah? Was. Was. Sambung, macam mana nak buat dia? Sekejap. Okay, nanti sekejap. Siapa yang jawab tu sebab saya biasa dengar suara dia, saya tahu dia faham. Afif, cuba try Afif. Afif Ruzain. Try apa? Nombor 3. Sebab awak kata tadi bingung-bingung sikit kan dekat bahagian ni kan?
Salah lah. Okey, nombor Dari tiga satu cuba, nombor salah. Bas. Apa? Yelah, Nak buat soalan. soalan Buat lah apa ni. lagi? Bantu air. Sekejap. Bas. Bas. Tengok sini je, tengok sini je screen. Ha? Okay, you tengok screen, you tengok jawapan nombor 3, you buat soalan. Tadi awak kata nak guna verb peraga vas. Vas paling sesuai. So nak cakap apa? Bas. Ia mak schwimmen in Kaifun, betul eh? Afiruzain sayangku, Afiruzain. Afiruzain. Ermak. Okay, tadi jawapan dia kata apa? Ermak. Ermak. Schwimmen und ein Kaufen. Okay, siapa tadi yang nak jawab tadi? Saya nak minta saya nak jawab tadi. Ada suara sebelum tadi yang saya sampai kat dia. Was Ermak. Vas Ermak. Okey. Awak dah nampak-nampak macam nak betul tapi sebenarnya salah. Sebab apa? Betul soalan ni betul kedudukan dia tapi yang Conjugate sepertinya mak Conjugate ha? mak. Conjugate mak Tak ada conjugate dekat sini. Oh, tak ada pula. Dia dah betul dah Ermak. Kenapa you nak kena tukar conjugate ni? Sebab you kena air juga. Dia dah conjugate yang betul. Mak ni. Takkanlah tukar lain pula. Kalau yang lain baru jadi lain. Ni dia guna air. You tak tukar pun air. Apa yang nak kena tukar kat sini? Sama. Tadi saya ada kata satu benda. Apa yang saya dah kata tadi? Was is Z gen? Z is gen. Z is. Z is. Is Z. Z is. Apa yang kita nak tukar? Kedudukan sayang. Yes. Was. Mak. Kena ingat kedudukan yang kena tukar. Mak. Schwimmen. Soalan. Kena ingat macam ni. Kalau dia benda tu soalan kan. Kalau soalan. Dia mesti verb. Ini verb kan? Ini verb. Dia mesti bila nak jadikan soalan dia adalah verb plus subjek. Kalau you tak nampak sangat, you tak nampak lagi lah kan verb plus subjek ni contohnya macam tadi saya kata makankah dikau? Makan ni adalah verb, dikau ni adalah subjek. Kalau Jerman dia sebut apa? Ataupun tidurkah dikau? Schlafst du? Dia akan start dengan verb. Contoh lagi yang Jerman. Tadi awak belajar apa tadi yang Jerman? Split, split, split. Contohnya ini yang Zum Beispiel. Zum Beispiel ni example. Okay. Split Klavier. Split Klavier, nampak tak? Ini adalah verb. Verb plus subject. Then bila nak buat jawapan pula, okay, bila nak buat jawapan dia jadi apa? Nak menjawab soalan ni, nak buat jawapan. Dia akan jadi tukar saja subjek plus verb. Contohnya ikutlah ni jawapan. Kalau jawapan ya or nay ke jawapan B peraga ke tetap sama subjek plus verb. Ya, dikau makan, dia akan berubah. Dikau makan ataupun sebab dia dikau kan. Jawab saya lah, saya makan. Macam ni tadi. Speak Klavier ataupun dia akan jadi ya, speak Klavier titik. You boleh faham tak kedudukan yang dia berubah ni? Faham. Faham betul ke risau saya? Faham tak ni? Faham. Faham, Prof. Yang lain faham tak? Faham, Frau. Faham. Okay, so sama lah yang ni. Dia berubah soalan kan, jawapan kan? Ini untuk buat jawapan. Subject and then verb. Kita ingat subject verb. So Mak. Kalau nak bina soalan, verb. Ni tolak lah. Ini verb peraga. So dah verb peraga. Verb peraga plus subjek. Sorry. Plus verb plus subjek. Verb plus subjek. Vas mak ya. Okey, faham Boleh Boleh faham ke? Boleh. Boleh, Prof. Boleh. Faham betul-betul ke?
Faham betul-betul. Okay. Nein, ich bin verheiratet. So dia deny ni. Awak kena tukar apa kat sini? Nein, ich bin verheiratet. Kita tengok next soalan. Nein, ich bin verheiratet. Nein, verheiratet tu apa? Dah kahwin. Oi. Dah kahwin. Ich bin married. I am married. Okay, so dekat sini awak tengok ich bin. Kalau ich bin I am, kita nak balas apa? Are you? Are you? Betul, are you. So kita tukarlah Jerman. Macam mana? Are you Jerman jadi apa? Bist du. Okay, bist du ataupun sind sie. Kalau nak formal dia jadi sind sie. Oh betul bro. Betul, excited betul. Bist du, jangan ulang Ladies. verheiratet. Bist du ladies. Ada Yes, kawan Sweden boleh. Yes, boleh lah apa-apa. You guna je yang lain. Yang lain kan awak belajar status ada 5 kan? Verheiratet, ladies 5 ke 4. So awak tukar selain verheiratet je. Bist du ladies, sind sie ladies. Itu saja. Nein, ich bin verheiratet. Faham ke? Betul satu lah. Betul-betul, yes. Okay, ya, das ist ein Radiergummi. Kalau soalan yang jawapan dia ya, nein itu senang sangat Ya paling senang. Ya, das ist ein Radiergummi. Ja, das ist ein Radiergummi. Ja, das ist ein Radiergummi. Okay, so apa soalan dekat sini? Cuba awak buat. Tadi kan saya dah ajar nak buat soalan kan? Ingat soalan ada pada jawapan ni. Ni saya tengok ni saya dah nampak dah jawapan dia. Is das Is that? Radiergummi? Yes, ein Radiergummi. Is das ein Radiergummi? Ja, das ist ein Radiergummi. Faham? Nampak tak kita tukar kedudukan dia? Faham. Tapi sebabkan ini jawapan ya, so you maintain je lah. Ni just ni je. Kekalkan ein Radiergummi ni. Okay. Habis soalan yang you confuse. Yang ini soalan yang you sendiri untuk translate. Nak translate ni Mr. Schneider, Dreamspeak and ni you kena conjugate jangan lupa conjugate. Herzan ni you kena conjugate is. Ni ada masalah ke nak jawab ni? Yang ni kan awak kena satu conjugate, yang kedua tengok singular plural. Kalau Laura und Peter like. Kalau awak tak Morgan kat sini, dia tak boleh jadi Mark. Kalau Mark seorang, dia Morgan. Laura und Peter Morgan. Kena tengok table conjugate dia. Ni lah dia punya verb ni. Like ni adalah verb. Ni ni adalah verb. Nombor 5. Nombor 5. Those are not monitored and mouse. Those. You kenapa? You buat macam mana? You buat jawapan apa? Salah. Macam mana tahu salah? You buat apa? Those are you kenapa? Dazin. Dazin. Betul lah. Betul. Dazin not. Kalau not apa? Kind. Okay. Kind kat sini awak kena tahu. Monitor dengan mouse ni dia artikel apa? So kalau monitor ni dia akan jadi kind apa, and kalau mouse ni dia feminine, kind apa. Kena buat dua-dua tau. Sebab dekat sini ada student yang buat contohnya kan, those, tadi dia kata apa, those are not monitor and mouse kan. So ada student yang dia buat satu je kind. Dia buat lah kind monitor and mouse. Kononnya dia tak guna macam bahasa Inggeris malah kita boleh guna sekali. Macam tu not. Tapi Jerman sebabkan dia ada gender masing-masing, you kena bagi tahulah. Kalau yang ni kind monitor contoh kan, awak check mana gender dia. Kalau yang ni kindner. Confirm kan ni, saya tak confirm ni dia punya gender, you kena check dengan dictionary. Dia kena mention dua-dua, kind monitor kindner mouse contoh. You kena check gender dia. And then depan dia apa? Das Zin. Das Zin. Sebab apa? Those are. Kind monitor kindner mouse. Kena check Kena check ni apa dia, kena check ni kat dictionary apa, and then kena tahu kindner guna. Okay, faham tak untuk yang tu? Nombor 2.
Her son. Kalau her apa? Ear. Ear. Kalau son, son. Son. Ejaan dia? S O umlaut H N. Betul? Okay, earzon. Zon. So, ear dekat sini, jangan lupa S huruf kecil. Ada yang buat S huruf kecil tau saya jumpa. Earzon macam ni. Kena buat earzon. Berapa tadi soalan dia? Is 12 years old. 12 year old. Is 12 ya ke? Okay. Faham? Lagi Faham. nak tanya, he has 3 children. He, L. has apa? Head. Kita conjugate tu kan? Had 3 Kinder. Kinder. Okay. Habis. Mr. Schneider drink tea apa? Ni pun orange stuff. Ni senang, ini okey kan? Ini okey sikit lah kot. Yang buat soalan tak okey? Soalan. Nanti awak practice lah Hafiz. Yang buat soalan ni, macam saya kata soalan ada pada jawapan. Z is gen noodle. Bus is Z. Sebab apa saya kata tadi teknik yang ni dia tak ada ya ordinary, maksudnya dia adalah big order. Ini terbalik kan? Bus is Z. Gen. Ni dah jawab Nudian. You sampai sini je lah. Bus is Z. Gen. Takkan nak tanya. Saya punya jawapan tak ada lari jauh sangat tau. Tapi terbalik. Tapi okey, maksudnya awak dah faham lah tu. Bukan jawapan awak je, ramai jawapan yang lari-lari. Saya terbalik. Macam nombor 1 kan. Nombor 1 jawapan kan bus is Z. Gen. Apa? Bus is Z. Gen. You buat apa? Is Z gen? Betul ke saya buat? Okey, awak tertinggal satu je Hafiz. Befrage. Awak jawab kan? Awak jawab is Z gen. Awak tertinggal vas je kat situ. Sebab tu saya kata kena tahu ni jawapan ya ordinary ke jawapan befrage. Kalau awak tengok jawapan ni jawapan befrage ni, dalam kepala mesti letak dah. Depan ni kena ada befrage. Befrage apa yang paling sesuai? Vas ke? Van ke? Bo ke? So awak tertinggal satu je. Vas is Z gen. Dah betul dah? Nombor 2 saya buat. Tak tahu lah, salah terus. Is wine leak in Österreich? Itu awak salah. Awak jawab is wine kan? Okay. Ulang balik jawapan awak. Saya nak explain sesuatu benda kat sini. Is wine. Okay. Memang bunyi-bunyi macam betul kan? Is wine. Bunyi betul. Is wine leak In Österreich? Österreich. Itu buat soalan kan? Is wine leak in Österreich. Awak normal sebab ramai yang silap macam ni. Satu dia guna is, kedua dia guna leak. Okay. Kalau you jawab is wine, is wine in is wine leak. You kena cari, patut saya rasa pelik. 9, wine leak in Österreich. You kena cari benda lain. Contohnya Berlin. Is wine sekejap. Kita letak Berlin kat sini Okay. Is van leak in Berlin. Selalunya student lain buat apa? Kita tengah ingat sekejap. Is van. Memang ramai yang buat macam ni tapi sebenarnya salah. Tahu sebab apa salah? Is adalah verb. Leak adalah verb. You masukkan dua-dua ayat bercampur aduk dalam satu ayat ni. Dua verb. So dia tak boleh jadi macam tu. Tapi kalau you buat macam ni, dia still markah awak tolak 0.5 je. Dia tolak 0.5 je markah. Sebab tolak nak buang. Kalau struktur betul. Kalau struktur betul. Sepatutnya apa tadi? 9 being late in Österreich. Sekejap 9. Österreich. Okay. So tadi soalan dia akan jadi apa? Allah. Leak being in Berlin, contoh. Leak being in Berlin 9, then leak in Österreich. Okay, awak terbalik satu lagi. Yang ni awak terbalik. Leak being ni you terbalik. So tolak lagi 0.5. Okay, faham tak? So total markah awak 1.
Ini. Kau kena ingat, jangan guna dua. Kalau you nak ubah kan, is Vian in Berlin. Ataupun ada student jawab is Vian in Berlin. Ini kadang-kadang kita accepted. Ikut keadaan nak sama ada nak accepted full markah ke ataupun nak accepted 1.5 saja. Ini jawapan yang paling tepat. Macam saya kata, guna yang dia dah bagi. Verb kalau dia kata guna leak ni maksudnya located. Adakah Vian ni located dekat sekian-sekian? So leak Vian in Berlin. Nein, Vian leak in Österreich. Faham? Faham Oh, saya tertinggal tu je lah Wave Frage. Yang mana? Ini mana ada wave raga? Ini Nombor satu. Oh, nombor 1. Yes, nombor 1 wave raga. Yes. Siapa nak tanya lagi? Tak ada. Tak ada? Ada siapa nak tanya? Ada ke ni? 10, 1 jam dah saya berlalu dengan student saya level 2. Ada siapa nak tanya? Saya tunggu soalan awak. Tak ada. Saya nak message group saya je. Tak ada, Frau. Tak ada. Boleh faham Frau, dapat carry mark bila? Sekarang saya nak hantar. Habis kelas saya hantar. Kat mana? Saya hantar kat grup WhatsApp. Oh. Sekejap. IMT to GA. Okay. Sem depan tak tahu madam. Physical ke ODL? ODL kan? Tak tahu? Oh, tak tahu lagi Sebab saya baca yang KPT punya statement, dah boleh balik kampus Bulan lepas. Ya ke? Start bulan Mac boleh balik kampus. Boleh balik kampus tapi ODL kot. Kalau saya rasa yang balik kampus ni semua untuk fakulti ke ataupun fakulti tertentu yang terlibat dengan lab saja ke apa? Tak tahu lah, tapi dia kata apapun rujuk kepada IPTA masing-masing dia kata macam tu lah. Ya. Tapi dah boleh balik kampus yang saya baca lah. Ya. Sebab kadang-kadang saya tak pastilah kalau lah dia masih ODL, yang saya dapat info ODL lagi. Tapi kalau lah masih ODL lagi, yang balik kampus ni yang untuk kadang-kadang sebab ada student saya kesian tau zaman awak ni sebab ODL, ada student yang dia banyak bila kat rumah dia ada komitmen gangguan dengan family dah buat kerja. Sebab family kadang-kadang tak berapa nak faham bila kita kata ada kelas tapi sering diganggu. Sebabnya family memerlukan kita. Sebab tu saya kata student ada komitmen, memerlukan pertolongan ke apa-apa dan sebagainya tapi diganggu. So macam student macam tu mungkin dia rasa senang lagi kalau dia buat kerja dekat kampus. Walaupun ODL tapi dia senang buat kerja kat kampus. Dia susah nak. Kalau saya lah. Yes? Macam awak? Saya suka ODL. Oh, you suka ODL? Tapi sebab best. Best gila. Dia best gila ikutlah terpulang. Ada student yang dia rasa dia tak boleh nak go dengan ODL. Dia nak juga kelas face to face. Tapi kalau you dah berjaya adapt dengan suasana ODL, nampak pun macam awak dah berjaya adapt, you boleh tanya, you boleh fokus, maksudnya awak okey lah. Sebenarnya ODL ni memboringkan kan? Sebenarnya masa starting dulu, tapi saya pun personally bila dah lama kita dah terbiasa, saya memang terasa saya bercakap ni depan awak. Saya rasa memang awak ada depan saya. Walaupun mula-mula macam rasa awkward bercakap depan, you bayangkan depan laptop. Saya bercakap depan laptop. So tapi sekarang ni bila kita dah adapt, kita rasa memang kita bercakap depan student macam dalam kelas. Tapi ikutlah ada student yang nantilah awak tengoklah balik. Tapi saya dapat info lah ODL lah. Okay. Ada nak tanya lagi tak? Tak ada. Tak ada ada yang tanya Okay je. Okay je. So untuk you punya saya tak copy paste lagi. Saya copy paste sekarang. Sekejap lagi saya post dekat grup WhatsApp. Copy paste ni sekejap je. Untuk sheet ni. Ini level 2. Markah level 2. Okay, ini level 2. Okay, kalau tak ada apa-apa kita habis sampai sini lah saya nak hantar you punya markah. Ini saya pun ada kelas, dah 1 jam dah saya ambil kelas dia. Sebab tadi kita pun start lambat kan? Okay, saya terlupa lah, saya minta maaf saya terlupa, you level 1.
saya terlupa awak level 1. Rupanya awak memerlukan saya untuk explain. Sebabnya level 3 dia pun dah pandai kan. Dia orang dah expert. Saya tak explain satu by one by one. Saya tak tadi sebab itulah saya expect kita akan sekejap je kelas ni. Nak terang ambil dalam 5 yang awak tak faham tadi, tunjuk satu contoh. Saya expect dah cukup. Tapi saya terlupa awak level 1 dah, awak masih memerlukan saya explain yang detail. Jadi that's why saya terlupa yang tu. Sebab level 3 ada yang tak nak pun saya buat kelas untuk nak, kalau kata nak revision tak apalah. Yang tu diorang dah expert sangat. Dah expert dan diorang tak perlu saya nak explain sebiji detail macam ni. Sebab tu kelas masa syllabus dah habis, so saya buat kelas setengah jam je. Untuk nak recall siapa yang ketinggalan balik je kan. So saya minta maaf, saya pun terpaksa dah korbankan masa kelas saya sekarang 1 jam. Patutnya level 2 ni. Okay, so tak ada apa-apa soalan lagi Tak ada. Tak ada, kita berhenti sampai kat sini. InsyaAllah minggu depan you ada written test and minggu seterusnya kita tak ada kelas Minggu seterusnya, maksudnya selepas you habis written test baru saya pulangkan draft-draft yang untuk perbaiki. And then written test awak waktu kelas kita 1 jam setengah waktu kelas awak maksudnya daripada pukul 8 sehingga pukul 10 saya buka. Dan minggu ke-14 insyaAllah kita tak ada kelas untuk you fokus role play. Okay, so tak ada apa-apa, ini kelas terakhir kita berjumpa. Sampai sini saja. Boleh faham tak saya ajar setakat ni sepanjang minggu? Boleh. Faham Jawab sangat, faham je. Boleh, boleh. Faham Boleh, sangat? Prof. Faham. Kadang-kadang saya risau ODL kan. Takut saya shock sendiri je explain. Oh, student tak faham. It's troublemaker. Okay. Salah boleh faham sangat. Alhamdulillah. Jangan burukkan email saya. Student saya untuk student depan sebut Zrai. Saya malu kalau kata siapa ajar awak lesson. From Ili. Janganlah sebut Zwe, Dre, Zwe, Dre. Tolonglah jangan malu kamu saya. Saya rasa malunya walaupun itu salah awak tapi saya yang terasa malu. Kalau yang untuk yang you pandai, you membanggakan saya, baguslah. Tapi kalau yang untuk Dre, Zwe itu saya malu. Ini student Proili ke sebut macam ni, saya memalukan. Tolonglah jaga maruah bersama. Okay, jelas. Jelas. Jelas faham. Okay, sampai sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halal madam. Thank you, Frau. Belanja apa? Dan Halal Prof. Tadi dengar macam disuruh belanja sesuatu. Okay, bye-bye. halal ilmu, bye.